Assalamualaikum dan selamat sejahtera, berjumpa lagi dengan Cikgu Waridah. Okey, kita akan fokus pada tajuk 2.1.3 iaitu peranan kerajaan dari aspek guna tenaga. Peranan kerajaan dari aspek guna tenaga, ya. Cikgu terus pergi pada 2.1.3 iaitu kita perlu faham apa yang dimaksudkan dengan guna tenaga. Guna tenaga adalah tenaga buruh yang terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Dikatakan guna tenaga penuh apabila pekerja ada pendapatan, ya, adanya pekerjaan. Manakala guna tenaga tidak penuh bila berlaku pengangguran. Okey, apa yang dikatakan dengan GTP ataupun guna tenaga penuh ialah kadar pengangguran kurang daripada 4%. Maksudnya sebenarnya dalam guna tenaga penuh pengangguran wujud, tapi pengangguran adalah kurang daripada 4% daripada keseluruhan buruh yang ada. Menyebabkan negara hanya mengalami pengangguran geseran, ya, yang 4% itu, ya, kita sebut. Pengangguran geseran ialah berlaku apabila pekerja berhenti kerja, ya, dan mencari pekerjaan tetapi tidak mendapat pekerjaan dengan serta-merta. Contoh, seorang pekerja, seorang buruh, dia daripada syarikat A, dia nak berpindah ataupun dia nak bertukar pekerjaan ke syarikat B, ya, mencari peluang di syarikat B. Jadi dalam tempoh dia nak berpindah kerja, dia akan tidak bekerja untuk tempoh seketika. Itulah dikatakan pengangguran geseran. Okey, ya. Jika guna tenaga gagal mencapai GTP iaitu guna tenaga penuh, maka menyebabkan wujud pengangguran. Seterusnya, jenis-jenis pengangguran. Yang pertama adalah pengangguran bermusim. Yang kedua, pengangguran kitaran. Ketiga, pengangguran teknologi. Dan yang keempat, pengangguran struktur. Apa yang dikatakan dengan pengangguran bermusim ialah apabila pekerja bekerja untuk jangka masa pendek. Contoh, dia bekerja di kawasan pertanian, kata membuat sawah, ya. Jadi tempoh membuat sawah dalam masa 3 bulan. Lepas tu dan selepas 3 bulan dia berhenti. Ya, itu bermusim. Ataupun pekerja kontrak yang dia ada mengikat kontrak dengan sesebuah firma, bekerja untuk tempoh 6 bulan, setahun atau sebagainya. Dan pengangguran bermusim ini adalah sentiasa mencari kerja baharu. Pengangguran kitaran pula adalah pengangguran yang berlaku apabila keadaan ekonomi meleset. Itu yang dikatakan kitaran, ya, di mana berlakunya pembuangan atau pengurangan pekerja. Contoh kitaran ekonomi yang meleset, apa yang berlaku sekarang, contoh, ya, berlakunya COVID-19. Jadi keadaan ekonomi di dunia ataupun di Malaysia adalah dalam keadaan yang meleset. Jadi terpaksa membuang pekerja, ya, di mana majikan tidak mampu membayar gaji. Manakala pengangguran teknologi pula adalah penggunaan teknologi menggantikan tenaga buruh. Ya, contoh kilang membuat kereta. Satu ketika dahulu dipasang dengan menggunakan tenaga manual buruh, tapi sekarang ni menggunakan mesin, menggunakan robotik. Jadi tekan butang sahaja, seorang pekerja sahaja boleh membuat pekerjaan yang 10 orang buat sebelum ini. Itu yang dikatakan pengangguran disebabkan oleh teknologi. Dan seterusnya adalah pengangguran struktur, iaitu perubahan secara keseluruhan apabila kemahiran tertentu tidak diperlukan. Okey, contoh perubahan struktur ekonomi di Malaysia daripada sektor utama iaitu sektor pertanian, kita berubah kepada sektor perkilangan. Jadi di situ kemahiran dalam bidang pertanian sudah tidak diperlukan lagi, ya, berbanding dengan perkilangan dan pembuatan. Seterusnya adalah cara mengatasi pengangguran.
Caranya, pengangguran bermusim. Pertama, memberi insentif kepada pihak berniaga seperti pengecualian cukai dan juga membenarkan pekerja untuk terus bekerja. Contoh, pesawah diberikan insentif baja, benih, itu adalah untuk memastikan pekerja terus diambil untuk bekerja. Pengangguran kitaran pula, cara mengatasinya, melaksanakan dasar fiskal dan kewangan untuk mengatasi kemelesetan ekonomi. Pengangguran teknologi, cara mengatasinya pula adalah membenarkan penggunaan mesin-mesin moden dan melalui proses tertentu serta hanya tugas yang tidak dapat dilaksanakan oleh tenaga buruh sahaja yang menggunakan mesin. Maksudnya di sini masih menggunakan intensif buruh lagi. Pengangguran struktur, cara mengatasi adalah membuat perancangan ekonomi serta sesuai dengan trend perubahan ekonomi dan perniagaan global. Demikianlah tadi perbincangan kita dalam tajuk peranan kerajaan dalam aspek guna tenaga. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.